Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaannya, dengan kasih sayangnya, masih lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan kita ini Allah Subhanahu wa taala gembira dengan kita dan jadikan dia asbab untuk kita ini sentiasa dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis dan juga riwayat yang menceritakan tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana qira'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rubbama sami'aha man fil hujrati wa huwa fil baiti ay kana idza qara'a fi baitihi rubbama yasma'u qira'atahu man fi hujratil baiti min ahlihi wala yatajawazu sawtuhu ila ma wara'al hujurati. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dapat didengar oleh orang yang berada di dalam halaman rumah. Kalau rumah orang-orang Arab ni, dia rumah duduk dalam, kemudian keliling tu dia ada tembok. Ada tembok. Jadi orang yang duduk di bahagian luar rumah dapat mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda berada di dalam rumah. Jadi Nabi salat, orang yang ada luar boleh dengar. Kadang-kadang, maksud kadang-kadang ni mungkin pada masa yang sama ada orang yang boleh dengar, ada orang tak dengar juga. Jadi bacaan tu sedang, tidaklah terlampau kuat dan tidaklah terlampau perlahan. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Al-Quran di dalam rumahnya, kadang-kadang bacaan baginda dapat didengari oleh orang yang berada di halaman rumah daripada kalangan ahli keluarga baginda. Dan suara baginda tidak melepasi sehinggalah ke belakang tembok rumah. Maksudnya kalau orang duduk luar daripada tu tak dengar. Jadi itu menunjukkan suara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mutawassit, yakni pertengahan. Tidaklah terlampau kuat dan tidaklah terlampau perlahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta qala bala wa idza qara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin qala bala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, ini ayat yang terakhir daripada surah Al-Qiyamah. Maknanya, adakah tidak dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada cerita daripada permulaan surah Al-Qiyamah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kiamat, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan. Jadi zat yang berkuasa untuk lakukan semua itu, biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah tidak zat yang seperti itu kekuasaannya mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati? Jawapan dia, mampulah. Benda yang lebih besar daripada itu Allah Ta'ala boleh buat. Hak hidupkan orang yang mati ni bukan susah sangat bagi Allah. Maka baginda membaca bala. Jawapan kepada pertanyaan di dalam ayat tu, adakah tidak dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa melakukan semua perkara-perkara yang telah disebutkan, berkuasa juga untuk menghidupkan orang yang telah mati? Nabi pun jawab bala, ya. Jadi sunat kita bila baca ayat-ayat yang di dalamnya ada pertanyaan yang menuntut kita mengiyakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kesunat kita jawab. Bila kita baca ayat tu, sunat kita baca bala. Paling ringkas ni. Dan apabila baginda membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, ayat yang terakhir daripada surah At-Tin, adakah tidak Allah Subhanahu wa taala zat yang paling hakim, maksudnya paling memberi hukum daripada segala yang memberi hukum? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca bala. Baca ayat ni, Nabi pun baca bala. Maka sunat kita, sama ada kita membaca ataupun kita mendengar bacaan orang lain, dalam solat ataupun luar solat, sunat bila kita dengar ayat-ayat yang seperti ini, kita jawab jawapannya, mengiyakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang sebelum ini, kalau kita lalu pada ayat-ayat rahmat, sunat kita minta pada Allah Subhanahu wa taala rahmat tersebut. Lalu pada ayat azab, sunat kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab tersebut. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ayat sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah olehmu dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku zat yang maha tinggi. Ini pun sunat juga. Apabila lalu ayat-ayat yang suruh kita bertasbih, maka sunat kita bertasbih. Ayat-ayat yang datang memuji Allah Subhanahu wa taala, sunat kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang suruh takbir, sunat kita bertakbir. Ini yang tersebut di dalam kitab-kitab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin
qala amin hatta yusmi'a man yalihi minas saffil awwali. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai ke atas mereka dan orang-orang yang sesat, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca amin. Dalam doa kita dalam salat, dalam surah Fatihah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk olehmu akan kami, as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai, waladdallina, dan bukan orang-orang yang sesat. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda baca amin. Dan kadar suara baginda sallallahu alaihi wasallam membaca amin sehingga dapat didengari oleh sahabat-sahabat yang berhampiran dengan baginda daripada saf yang pertama. Maknanya Nabi baca kuat, boleh dengar. Maka kita pun sunat dalam mazhab kita, bila imam baca amin, kita pun sunat amin juga makmum, bersama-sama dengan imam. Biasa dalam solat berjemaah ni, makmum dia lewat daripada imam, sunat dia lambat daripada imam. Tapi dalam bab membaca amin ni sama, imam A, kita pun A juga, amin. Apa dia makna amin ni? Amin ni yang paling masyhur, yang tersebut di dalam kitab-kitab fiqh. Amin ni dia memberi makna istajib. Istajib maknanya perkenankanlah olehmu wahai Allah. Selepas kita doa, minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, kita pun minta pada Allah Ta'ala amin, dengan makna perkenankanlah wahai Allah. Perkenankanlah. Dan dalam mazhab kita pun sunat dibaca dengan suara yang kuat, ditinggikan suara dia, sama ada imam ataupun makmum, yakni di dalam salat jahriyah, salat-salat yang imam kuatkan suara, bila imam baca amin, makmum sama-sama kuatkan suara membaca amin. Di dalam kitab-kitab fiqh disebut macam mana cara nak baca amin. Kebiasaannya di dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan cara bacaannya ialah disebut bil maddi wal qasri, dengan mad dan qasar. Dengan mad dan qasar. Kalau dalam perbahasan lughah, untuk bacaan amin ni ada lima loghat dalam bahasa Arab. Tapi yang biasa yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqh dua. Bil maddi, baca dengan mad. Di mana mad tu? Pada lafaz hamzah tu. Amin. Mad tu berapa pula panjang dia? Mad tu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian mim tidak disabdukan. Amin. Amin. Kalau kita sabdu, makna lain pula. Kalau baca amin, makna lain tu. Itu tak jadi dah makna perkenankanlah wahai Allah. Jadi makna lain. Makna dia menuju. Makna dia menuju.
Ataupun kita baca dengan qasar. Qasar maksudnya tidak ada mat pada hamzah. Baca dengan amin. Baca dengan amin. Dan dalam sebuah kitab disebutkan bahawa membaca dengan mat lebih fasih daripada baca dengan tidak mat. Dan juga dipilih bila baca mat tu baca 2 ke 4 ke 6. Baca dengan isba', yang dibaca dengan panjang, itu lebih fasih. Perkataan amin ni dia bukanlah sebahagian daripada surah Fatihah. Dia adalah doa. Doa yang menyusuli selepas daripada kita membaca surah Al-Fatihah. Dari segi hukum tajwidnya, mat di situ dipanggil mat badal. Amin ada 2 hamzah. Satu hamzah qata', satu lagi hamzah wasal. Hamzah wasal tu adalah tukaran daripada huruf waw ataupun huruf ya. Jadi amin. Ada setengah qiraat baca dengan, dari segi tajwidnya mat badal ni ada qiraat yang baca dia panjang, tapi dalam qiraat kita, qiraat hafaz, 2 harakat. 2 harakat. Maka kalau orang baca 2 harakat pun tak ada masalah. Baca 4 pun tak ada masalah. Baca 6 pun tak ada masalah. Ataupun dia baca tanpa mat amin pun tak ada masalah. Cuma yang biasa-biasa kita dengar tu memang panjang molek dah. Min tu jadi pendek pula, seolah-olah tidak ada mat. Di situ ada mat. Ada mat arid lisukun. Jadi kalau baca panjang ke, yang belakang tu pun panjang juga. Paling kurang 2 harakat. Amin paling kurang. Jangan amin pendek ya, tak ada mat, 2 harakat. Jadi dia amin ataupun amin ataupun amin ataupun amin. Itu dia punya cara bacaan. Panjang perbahasan dari segi lughahnya lah. Dari segi lughahnya panjang lagi bahas. Perkataan amin ni bahasa Arab ke bukan bahasa Arab? Dalam setengah kitab disebut perkataan amin ni bukan daripada bahasa Arab. Panjang dia punya perbahasan dia. Tapi cukuplah untuk kita. Kita yang pentingnya baca sunat ni. Sunat. Dalam riwayat disebutkan siapa yang aminnya serentak dengan amin para malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya pada waktu itu. Dan sunat baca amin ni bukan sahaja dalam solat. Luar solat pun kalau kita baca Fatihah, sunat kita baca amin selepasnya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membaca amin selepas daripada selesai membaca surah Al-Fatihah. Dan baginda baca dengan suara yang agak tinggi sehingga didengari oleh makmum-makmum para sahabat yang salat di belakang baginda dalam saf yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul Qur'ana fi aqalla min 3. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari. Tak baca Al-Quran maksudnya tidak membaca Al-Quran secara keseluruhan sehingga khatam, daripada awal sehingga khatam kurang daripada 3 hari. Antara illat sebab yang ulama sebut kenapa Nabi tak buat kurang daripada 3 hari. Kalau baca kurang daripada 3 hari,
maka seseorang itu tidak akan dapat tadabbur, dia tidak dapat untuk perhati makna-makna yang ada pada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kalau kita orang Melayu kemudian tak faham bahasa Arab, memang tak faham dah. Kalau orang-orang Arab sebahagian ayat-ayat Al-Quran mereka faham, tapi bukan semua juga orang Arab boleh faham. Saya pernah jumpa juga orang Arab, dia pula tanya kita makna ayat tu. Sebab ada orang-orang Arab ini, mereka dia boleh bahasa Arab sebab keturunan dia. Jadi dia cakap bahasa Arab tu dia tidak guna apa orang panggil grammar, kaedah-kaedah bahasa Arab. Jadi dia ikut apa yang dia tahu je. Jadi ada kadang-kadang yang dia tidak tahu. Jadi sunat, maka ulama pun sebut sunat kalau kita nak khatamkan Al-Quran, tidak dikhatamkan kurang daripada 3 hari. Lebih tak apa. Tapi untuk orang-orang awam, paling kurang setahun 2 kali khatam. Ini disebut oleh Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Mana kata kalau setahun tak boleh 2 kali, dibimbangi kita ini tidak menunaikan hak Al-Quran. Tidak dapat menunaikan hak Al-Quran. Hak Al-Quran ni Allah Ta'ala beri pada kita untuk dibaca, untuk direnung makna-maknanya, untuk diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Khair. Adapun dari segi pahala, kalau satu orang tu dia nak baca Al-Quran sehari je khatam, tidak ada masalah. Dari segi pahala dapat. Pahala baca Al-Quran, kita baca satu ayat pun dapat. Sebut satu huruf pun boleh dah pahala. Sebut satu huruf Al-Quran boleh 10 pahala. Satu huruf. Dalam hadis sebut, satu orang sebut Alif Lam Mim, Nabi kata, aku tidak mengatakan orang yang menyebut Alif Lam Mim ini menyebut satu huruf. Nabi kata Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, 30 pahala dah situ. Kemudian ulama bahas pula, Alif Lam Mim ni masuk Alif Lam Mim mana? Adakah Alif Lam Mim yang ada pada permulaan surah Al-Baqarah? Kita baca Alif Lam Mim, ataupun Alif Lam Mim seperti yang terdapat di dalam surah Alam Nashrah. Alif Lam Mim juga mula dia Alam, Hamzah, Lam, Mim, Alam. Jadi ulama kata kalau maksud Alif Lam Mim Nabi ni, yang Nabi sebut Alif Lam Mim tu maksudnya Alif Lam Mim seperti di dalam surah Alam Nashrah tu, maknanya baca Alam tu boleh 30 pahala. Sebut Hamzah, Lam, Mim, Alam 30. Tapi kalau yang dimaksudkan itu ialah Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah, permulaan surah Al-Baqarah, kita baca Alif Lam Mim tu, kita baca setiap satu tu 3 huruf. Alif, di satu ada Hamzah, Lam, Fa. Lam, ada Lam, Alif, Mim, 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 Ya, Mim, 3. Jadi 9 ada situ hak kita sebut. Walaupun tulisan dia 3 je, tapi bila kita baca bunyinya 9 huruf. Alif Lam Mim, 9 huruf bunyi dia. Maka ulama kata dapat 90 pahala. Baca Alif Lam Mim sahaja 90 pahala. Masya Allah. Dari segi pahala. Adapun dari segi tadabbur, maksudnya tadabbur secara sederhana, yang inilah yang dimaksudkan di dalam hadis kita ini. Nabi tidak mengkhatamkan seluruh Al-Quran kurang daripada 3 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza khatama jama'a ahlahu wa da'a. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengkhatamkan Al-Quran, maka baginda akan mengumpulkan ahli keluarganya dan berdoa. Salah satu masa ataupun waktu yang mustajab doa ialah selepas daripada khatam Al-Quran. Selepas daripada khatam Al-Quran, sunat kita berdoa. Bahkan Nabi kumpul ahli keluarga untuk berdoa. Waktu itu adalah waktu yang mustajab. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran pun, kita baca ayat-ayat Al-Quran, walaupun kita baca setiap hari, kita baca bahagian kita setiap hari, semuka ke, satu helai ke, kalau kita baca hari-hari pun sunat juga kita berdoa selepas setiap kali membaca Al-Quran. Sunat. Jadi jangan kita lepaskan peluang. Dan antara salah satu untuk dapatkan doa yang mustajab ialah kita buat majlis khatam Al-Quran. Bila Al-Quran itu dia khatamkan, kemudian dia doa, maka doa itu sangat diharap penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khatama yaqra'u min awwalil Qur'ani khamsa ayatin. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengkhatamkan Al-Quran, baginda akan membaca daripada permulaan Al-Quran 5 ayat. Selepas habis sampai qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, surah yang terakhir, khatam, kemudian Nabi akan mula semula baca 5 ayat daripada Al-Quran. Itu yang biasa diamalkan tempat kita bila khatam Al-Quran. Kita akan mula balik Alif Lam Mim sampailah Muflihun, 5 ayat. 5 ayat. Tujuan dia, kata ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung? Supaya Al-Quran ni walaupun telah ditamatkan, terus dimulakan semula. Supaya Al-Quran itu tidaklah jadi seperti biasa kalau kita buat sesuatu benda, bila selesai kira habislah. Maksudnya benda tu boleh tinggal lah. Tak. Untuk Al-Quran, Nabi ajar kita walaupun dah habis, kita start semula supaya tidak nampak bahawa Al-Quran itu kira macam kita ni, tak apa dah, habis dah, selesai dah. Kita nak terus lagi, nak teruskan lagi, sambung lagi. Jadi sebab tu dimulakan semula, supaya Al-Quran tidaklah menjadi seperti sesuatu yang hendak ditinggalkan. Dan dalam hadis-hadis pun Nabi SAW sebut, bila sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya pada Nabi, ayyul amali afdalu, amalan manakah yang paling baik, paling afdal, paling utama? Baginda bersabda, alaika bil hali wal murtahil. Hendaklah kamu lazimi al-hal dan al-murtahil. Sahabat bertanya, apa dia tu al-hal dan murtahil tu? Baginda menjawab, sahibul Qur'ani yadribu min awwalihi ila akhirih wa yadribu min akhirih ila awwalihi kullama halla irtahala. Baginda bersabda, pembaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran daripada awal sehingga akhirnya, dan dia membaca daripada akhir sehingga awalnya, dah sampai akhir masuk pula awal balik. Setiap kali dia sampai, dia pun bergerak. Bila kita baca Al-Quran daripada awal sampai akhir khatam, sampai dah destinasi dia, start semula perjalanan, sambung lagi. Ini Nabi kata amal yang paling utama, paling afdal. Masya Allah.
Jadi menjadi satu kebiasaan dan sunat juga bagi kita, apabila kita mengkhatamkan Al-Quran, maka kita mulakan semula. Kita mulakan semula nak baca doa khatam Al-Quran, ataupun nak baca doa khatam Al-Quran dulu baru mulakan semula, tak ada masalah. Yang penting apabila Al-Quran itu dia khatamkan, maka sunat bagi kita untuk berdoa. Dan kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, yustahabbu ad-du'a'u indal khatmi istihbaban mutaakkidan syadidan. Disunatkan berdoa ketika khatam Al-Quran dengan sunat yang sangat-sangat ditekankan. Maksudnya waktu khatam Al-Quran ni waktu yang paling kita kena cari, tertunggu-tunggu. Tertunggu-tunggu. Dalam mazhab kita, sunat ni, kita sunat bagi seseorang itu menghadiri majlis khatam-khatam Al-Quran. Orang yang baca ataupun orang yang tidak baca. Walaupun kita tak baca, bukan kita yang khatam, orang lain khatam, sunat juga kita hadir majlis tu. Sebab apa? Nak ambil doa akhir tu, doa khatam. Dan dalam doa khatam Al-Quran, ulama sebut sayugi seseorang itu berdoa dengan bersungguh-sungguh waktu tu. Doa perkara-perkara yang penting. Dan doa yang paling penting ialah doa yang berkait dengan urusan akhirat, urusan orang-orang Islam, maslahat orang-orang Islam, maslahat negara-negara Islam. Doa supaya Allah Ta'ala beri taufik untuk buat ketaatan, pelihara daripada segala perkara yang dilarang. Doa supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk buat kebaikan, untuk dapat sifat taqwa, untuk menegakkan kebenaran. Ini doa waktu khatam Al-Quran. Dan doa tak mesti bahasa Arab. Doa bahasa Melayu tak apa, bahasa kita. Doa panjang-panjang. Sebab inilah waktu yang diharapkan supaya Allah Ta'ala menerima segala apa yang kita minta. Bila berlaku musibah, antara jalan penyelesaiannya buat khatam Al-Quran, baca Al-Quran, khatam doa. 2-3 hari ni banyak tempat naik air, Masya Allah. Dan Allah Ta'ala uji. Sekejap aje, 3 hari je, 2 hari lebih ke hujan naik. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi pada waktu tu amal-amalan seperti inilah yang perlu. Selain daripada amalan-amalan yang lain, baca Yasin dan sebagainya, ini pun boleh juga. Tak mesti orang yang ditimpa bencana. Orang yang tidak ditimpa bencana pun boleh buat doa untuk kesejahteraan saudara-saudara se-Islam kita. Allahu Akbar. Selesai dah tajuk berkenaan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang bacaan-bacaan, cara-cara Nabi SAW membaca Al-Quran dan apa yang baginda buat pada ketika baginda membaca Al-Quran. Okay, masuk tajuk yang baru, Al-Babus Sabi'u fi akhbarin syatta min ahwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'di adhkarin wa ad'iyatin kana yaquluha fi awqatin makhsusah. Bab yang ke-9 pada menyatakan riwayat yang pelbagai daripada keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sebahagian zikir-zikir dan doa-doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam biasa membacanya pada waktu-waktu yang tertentu. Insya-Allah.
Di dalam tajuk ni dia kata wa 313 hadisan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bab ni juga ada 313 hadis daripada jawami'ul kalim. Yani hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas, lafaznya pendek tetapi mempunyai makna yang sangat luas, sangat mendalam. Ini antara keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada jawami'ul kalim. Ini percakapan yang jami', sebut satu tapi makna maksud dia tu banyak. Walaupun Nabi sebut sikit tapi difahami daripada sabdaan Nabi itu banyak perkara. Ini keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi 3 fusulin, dan di dalam bab ini ada 3 fasal. Masuk isyak lagi. Masuk waktu dah 8.34. Wallahu a'lamu. InsyaAllah kita akan sambung bab yang baru ni pada minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita niatkan untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.